Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi insya-Allah dalam sesi tadabbur harian. Hari ini insya-Allah kita akan melihat dalam sesi ini pada muka surat yang ke-97 daripada insya-Allah pembacaan kita pagi ini daripada surah An-Nisa ayat 114 sehingga ayat 121. Alhamdulillah, kalau semalam sebelum daripada ni, sesi sebelum daripada ni muka surat 96 kita melihat hampir keseluruhannya adalah bercerita tentang Tu'mah ibni Ubairik. Jadi hari ini insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita dalam muka surat 97 ni sebagaimana kita kena, saya bagi secara sinopsis dulu sebelum kita pergi kepada lebih detail, iaitu yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang adab-adab berbisik an-najwa, berbisik di antara satu sama lain, iaitu bercakap secara senyap-senyap, orang lain tak tahu, kita berdua saja ataupun bertiga dan juga berapalah kan, tapi yang berbisik. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kepentingan kita ni mengikut Ar-Rasul dalam apa-apa saja suruhan dan juga arahan yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya masalah syirik. Allah Subhanahu wa taala tak mengampunkan melainkan mengampunkan semua benda melainkan syirik. Kemudian yang keempat, pelbagai Allah Ta'ala sebutkan di sini tentang janji-janji syaitan, iaitu syaitan ni buat macam-macam janji kepada orang-orang yang beriman supaya mereka ni terpengaruh dengan janji-janji itu. Dia merupakan itu sebenarnya was-was syaitan. Jadi insya-Allah itulah kandungan yang akan kita lihat pada muka surat 97 pada sesi ini insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang memberi salam. Alhamdulillah. Sebelum daripada itu juga saya nak ingatkanlah kepada semua yang ada di line pada pagi ini memberi respon dari segi suara insya-Allah, sama ada okey ataupun tak okey. Jadi insya-Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Ayat 114. Terima kasih kepada yang respon tentang suara. Alhamdulillah. Ayat 114 yang kita baca, yang saya bacakan sebentar tadi. Jadi harapnya kepada semua sahabat-sahabat semua, kalau boleh ada mushaf, itulah terlebih baik supaya kita boleh lihat sama-sama. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat 114 ni, iaitu la khaira, tidak ada kebaikan. Maksudnya tidak ada buruk lah, maksud benda yang buruk. Fi katsirin min najwahum. Najwa ni maknanya ialah yatahaddasuna yusirruna, makna seorang tu bercakap dengan seorang lain secara senyap-senyap sehingga maknanya orang tak tahu. Dia maknanya dia saja, kumpulan dia saja tahu, grup dia saja yang tahu. Itu nama dia najwa. Jadi bila bercakap macam tu, kebanyakan daripada benda cakap-cakap senyap-senyap ni, maknanya tak nak orang tahu ni, kebanyakannya adalah Allah SWT kata tidak bagus. Illa, melainkan, najwahum atau najwan nas, maknanya hum tu ialah nas, manusia. Allah SWT kata kemudian melainkan man amara, ada beberapa perkara yang mana perbisikan ini, percakapan ini adalah baik sesama kita ni. Iaitu apa? Yang pertama sekali ialah man amara bi sadaqatin. Seseorang yang menyuruh, satu bisikan yang menyuruh kepada sedekah. Makna apa-apalah bentuk sedekah lah kan. Kita sebutkan sebelum daripada ni, banyak sedekah ni, banyak bentuk kan. Sedekah memberi duitnya, sedekah dengan perbuatannya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah au ma'rufin. Ma'ruf maknanya ma'ruf amal bir, sama ada kebaikan tu sama ada pahala untuk akhirat ke, ataupun apa-apa saja kebaikan yang dianggap sebagai kebaikan lah pada manusia, pada uruf manusia, pada kebiasaan manusia yang mana tak bercanggah dengan syariat. Kemudian seterusnya au islahin bainas. Perkara yang ketiga, Allah Ta'ala kata islah bainan nas, maknanya memperbaiki hubungan di kalangan manusia, bainan nas. Sama ada manusia itu seorang, macam mana kita nak baiki dia ke, ataupun dia ni bergaduh, kita nak baiki dia ke. Jadi apa-apa saja maknanya itu adalah merupakan
najwa yang dibenarkan, yang diharuskan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada wa man yaf'al zalika, siapa yang perbuat perkara itu. Perbuat perkara itu apa? Iaitu 3 perkara tadi tu. Najwa dalam sedekah, najwa untuk ma'ruf, najwa untuk islah bainan nas. Allah Taala kata wa man yaf'al zalika, maka kenapa dia buat tu? Kerana ibtigha'a mardatillah, kerana dia buat tu kerana nak talab, menuntut, mencari, kerana sebabkan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tahu kan kita buat satu benda tu kerana keredaannya ataupun bukan keredaannya. Walaupun kita bercakap pada manusia, kita beritahu pada manusia kita buat ni kerana Allah Taala, itu Allah Taala tak tengok. Allah Taala tengok yang dalam hati kita kan. Betul ke apa yang kita cakap tu ataupun tak betul kan? Itu yang sebenarnya dalam hati itu. Jadi Allah Taala kata siapa yang buat satu benda tu mardatillah, untuk mencari talab ibtigha mardatillah, fasawfa nu'tihi ajran azima. Allah Taala kata maka kami akan beri kepada dia, nu'tihi. Ada satu qiraat yu'tihi dengan ya, bukan dengan nun. Jadi dalam ayat ini kalau nu tu maknanya kami akan berikan kepadanya. Kalau yu'ti, Allah akan beri kepadanya. Dia akan beri, maknanya Allah Taala akan beri kepadanya, yu'tihi ajran azima, pahala yang sangat besar. Itu ayat yang pertama. Jadi ayat pertama ialah tentang najwa, iaitu tentang kita kata perbisikan sesama kita. Maka semua benda itu adalah kita panggil bisik lah kan, tapi sebenarnya dia lebih umum lagi kan. Najwa ni kemungkinan 3 orang, tapi maknanya satu benda yang kita lakukan yang mana kita tak bising-bising. Itu jadi najwa. Kalau bisik ni, kalau bahasa Melayu ni maknanya kita berbisik 2 orang kan, orang lain ada, itu maksud berbisik. Kadang-kadang tak berapa tepat sikit lah kan bahasa Melayu ni kan, dengan najwa tu terjemahan untuk najwa, tapi insyaAllah harapnya faham. Itu 114. Kita pergi tengok sekarang ni 115, ayat 115. Allah Subhanahu Wa Taala kata ayat 115, wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Sekarang isu lain pula iaitu cerita tentang masalah mengikut rasul. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini wa man yushakik. Yushakik ni ialah kalau satu benda kita belah 2, kita pecahkan 2, maka dia akan jadi sini, jadi sini kan. Jadi syakku, jadi syakku. Kalau sungai itu dipanggil juga ialah dipanggil sungai itu telah mengalir, maka dia telah membelah tanah tu menjadi 2 kan. Sebelah sini kita panggil tebing, sebelah sini kita panggil tebing, tengah-tengah tu sungai. Itu dipanggil syakku juga. Ini syak ni syak. Jadi syak ini maksudnya apabila kata waman yusyakikir rasul, sesiapa yang yusyakik, maknanya dia tak mahu mengikut rasul. Rasul sebelah sini, dia sebelah sini, maknanya dia tak nak bersama. Jadi ada benda lah tengah tu kan, macam tengah tu ialah dia berpisah daripada rasul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wa man yusyakikir rasul, siapa yang tidak bersama dengan rasul, maknanya orang-orang yang khilaf dengan rasul, orang-orang yang kalau dalam bahasa Arabnya kata man yukhalifur rasul, siapa yang bercanggah dengan rasul, iaitu apa? Mim ba'di ma tabayyana lahu al-huda, selepas daripada dah jelas dah kepada dia bahawa rasul itu betul. Maknanya orang dah explain pada dia dah jelas dah. Dan kalau zaman Nabi dulu, dia dah nampak dah mukjizat tu kan, tak kira lah bulan terbelah ke, tak kira pokok bercakap ke, batu memberi salam ke, tak kira lah kan, banyak lah kan mukjizat-mukjizat. Kalau kita sekarang mukjizat Quran tu kan, yang sangat hebat, yang sangat betul, yang sangat apa tu semua tu kan, jadi dah jelas dah. Tapi orang tu dia dah jelas dah, tiba-tiba dia tak nak ikut juga, dia nak bercanggah juga dengan rasul. Jadi Allah SWT kata sini, orang yang macam tu, lepas tu pula tu nombor 1 dia tak nak bersama dengan rasul. Lepas tu dia dah jelas dah, kalau tak jelas cerita lain pula. Kemudian yang ketiganya, dia ni pula wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia nak ikut jalan yang bukan jalan orang mukmin. Jalan orang mukmin apa? Jalan orang mukmin ialah mengikut rasul. Maknanya dia akan mengikut apa yang telah disebutkan oleh rasul. Maknanya kita kalau sekarang pada hari ini as-sunnah lah kan, kita ada as-sunnah, maknanya kita tahu dah as-sunnah, kita tahu dah Nabi buat macam ni, maknanya kita kena ikut lah kan. Of course lah kan, kita yang bermazhab Syafi'i, bila kita ikut Imam Syafi'i itu, maknanya Imam Syafi'i kata macam ni dalam fiqh, maka kita ikut, itu sebenarnya Imam Syafi'i itu mengikut rasul tu, maknanya tak salah lah kan. Maknanya bukanlah maknanya kita mesti mencari hadis sendiri, kemudian kita nilai sendiri, kita kata oh ini apa Syafi'i bercanggah dengan hadis ni, tak lah. Sebab
Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semua itu telah diiktiraf oleh semua ulama sebagai mereka ni adalah pengikut Rasul. Jadi bila kita ikut mereka ni, maknanya itu bererti kita dah ikut Rasul. Kalau kita ikut mazhab yang tak tahu mana-mana itu, orang lain tu selain daripada empat itu cerita lain. Itu kemungkinan bercanggah dengan Rasul. Jadi sekarang ni sama ada kita ni, kita kata ikut mazhab-mazhab ni kan, ulama dalam masalah fiqh dalam masalah fiqh dalam masalah yang bukan fiqh, of course kita kena ikutlah ulama-ulama lain kalau kita tak faham sendiri Quran dan juga hadis tu kan. Jadi sekarang ni memang clear seorang tu kita dah tahu dah Nabi macam ni kan. Ulama dah sebut macam ni kan, tiba-tiba kita bercanggah, kita tak nak ikut. Jadi Allah SWT kata sini, dan dia pula tu mengikut jalan lain daripada orang beriman. Ulama-ulama kata sini, inilah, di sinilah, dalam ayat inilah dalil kepada keperluan kepada ijma'. Kita dalam sos kan, dalam sumber hukum Islam ni kita ada Quran, kita ada hadis, kita ada ijma', kita ada qiyas. Jadi di mana dalil menunjukkan bahawa kita ni wajib untuk mengikut ijma'? Jadi ulama kata di sini, ni ayat ni, iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang tidak mahu mengikut apa yang diikuti oleh orang-orang yang beriman. Maknanya orang beriman dah berjalan ikut sini, semua berjalan ikut sini, tiba-tiba kita nak bercanggah dengan orang yang beriman. Jadi maknanya bercanggah dengan ijma' tu. Itu maksud dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, orang-orang yang sifat dia macam ni dan dia tidak mahu mengikut jalan yang dilalui, yang diikuti oleh orang-orang yang mukminin, sabilil mukminin, maka hukuman dia Allah Taala akan sebut ni nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla tu artinya ialah apa? Ikut pada kau lah, gitu, nak sesat-sesat lah. Allah Ta'ala bagi chance lah kat dia, gitu, dan nak sesat sangat. Itulah maksud dia kan, kata nuwallihi ma tawalla. Maknanya kan, kami berilah kepada dia apa yang dia nak buat sangat, ikut buat. Tapi jagalah kan, itu adalah sesat, jaga, gitu. Jadi maknanya dah malas lah kan, seolah-olahnya kan Allah Ta'ala dah beri dah kepada dia tanda, beri mukjizat, beri tanda ini Nabi dah betul, dah hantar orang menceritakan kepada dia tu bahawa ini jalan Rasul, ini bukan jalan Rasul, ini sesat, ini betul, tapi dia nak juga yang sesat tu. Maka Allah Ta'ala kata nuwallihi ma tawalla, biar dia lah nak sangat, ambil buat gitu. Wa nuslihi jahannam, tapi Allah Ta'ala kata jaga, dia akan nusli, kami akan masukkan dia. Nusli tu makna nudkhil, ataupun nudakhil, kami akan masukkan dia kepada jahannam, dan ke jahannam. Jaga, wasa'at masira, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Seterusnya insya-Allah itu ayat 115. Jadi ayat 115 kita kata kesimpulannya ialah wajibnya kita mengikut apa yang diajar oleh Rasul. Kita tak boleh bercanggah dengan apa yang diajar oleh Rasul, dan kita mengikut ulama-ulama yang telah memperkatakan kepada kita. Yang jelas, kerana apa? Kalau kita tak ikut apa yang oleh Rasul tu, kita nak bercanggah juga dengan apa yang diajar oleh Rasul, maka ertinya nanti kita kata, dia orang tu kata, tengok okey je saya tak ikut apa jalan Rasul, okey, tak ada masalah pun. Memanglah tak ada masalah kan. Allah Ta'ala dah kata dah nuwallihi ma tawalla, kami biarlah ikutlah, dia nak sesat sangat. Tapi jaga kan akhirat, jaga kan. Di dunia ni bukan tempat pembalasan, di akhirat jahannam, wasa'at masira. Ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sekarang ni orang buat kesalahan ni, kita katalah kan, orang yang tadi tu kan yusyakikir Rasul, dia tak nak ikut Rasul. Tapi dia tak nak ikut Rasul tu kenapa? Kerana dia rasa bahawa apa yang selain daripada Rasul ajar, selain daripada Allah ni lebih baik, ataupun yang ni pun baik, yang Rasul pun baik, tapi ada sana pun ada lebih baik juga, kita ada kebebasan. Semua tu adalah salah. Kalau semua macam tu, itu nama dia syirik. Syirik itu artinya ialah bukan mempersekutukan, bukan sembah pokok kayu, kubur dan sebagainya, bukan itu sahaja. Tetapi apabila kita syirik di dalam apa-apa sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita memberikan sifat Allah itu kepada makhluk, kepada yang lain daripada Allah, ataupun kita samakan dia, sebagaimana orang-orang musyrikin Mekah kan. Orang musyrikin Mekah ni, mereka ni tahu bahawa Allah pun Tuhan, Lata pun Tuhan, Uzza pun Tuhan, Manat pun Tuhan, tapi semua benda-benda itu mereka syirikkan, samakan. Allah juga Tuhan, tapi yang ni pun Tuhan juga. Jadi maknanya mereka setandingkan, mereka samakan, beri sifat Allah sikit, beri kepada ni. Jadi itu adalah merupakan syirik nama dia. Jadi dosa ni ada syirik, ada bukan syirik. Jadi Allah SWT sebutkan dalam ayat 116 ni, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah takkan ampunkan,
kalau seseorang itu syirik dengannya. Tetapi selain daripada syirik, Allah Ta'ala kata wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tapi yang selain daripada syirik, Allah Ta'ala kalau dia nak ampunkan, dia akan berikan ampunan. Tak ada jadi masalah. Maknanya kan, bukan tak ada masalah makna kita ni tak ada masalah nak buat jahat, bukan. Tapi maksudnya Allah Ta'ala dia akan dah janji dah sini kan, dia akan beri keampunan kalau orang tu buat kesalahan selain daripada syirik. Tapi apabila syirik, no. Soalan situ kan clear kan. Kalau kata mungkin juga Allah Ta'ala beri keampunan walaupun syirik dia kan dosa, tapi Allah Ta'ala nak ampun, tak ada. Allah Ta'ala kata no, la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Itu pun yang selain daripada itu, kalau Allah Ta'ala nak ampunkan, Allah Ta'ala boleh ampunkan liman yasha kan, siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendakikan. Jadi mari insya-Allah kan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, astagfirullah kan 70 kali 100 kali satu hari kan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita dalam orang-orang yang dikehendaki tadi insya-Allah. Seterusnya Allah Taala kata wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang syirik dengan Allah ni, dia ni sebenarnya dah habis sesat dhalla ba'ida pula Allah Taala katakan. Ba'ida tu maknanya ba'idan anil haq, jauh, sejauh-jauhnya daripada kebenaran. Yang benar ni, kalau orang buat dosa tu, dia masih lagi berada dalam yang benar, cuma dia ni mengikut hawa nafsu. Tapi apabila dia syirik, itu maknanya jauh sangat daripada benda yang benar. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dia tak akan ampun. Ayat 117 in yad'una min dunihi illa inas wa in yad'una illa syaitanan marida. Allah SWT kata in sini maknanya maknanya ma tu maknanya tidak ni. In tu bukan in tu sekiranya, bukan. In sini maknanya tidak. Jadi kalau kita baca in yad'una min dunihi, apa yang mereka seru minta maaf tidak adalah yang mereka seru min dunihi, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, illa melainkan inatha. Inatha tu maknanya asalnya perempuan maknanya. Perempuan artinya apa? Kenapa dia kata tidak adalah yang mereka sembah tu, yang mereka tu maknanya orang-orang yang tidak Islam, orang yang syirik tu, tidak adalah apa yang mereka sembah tu melainkan inatha, melainkan perempuan. Apa perempuan? Maksud perempuan di sini ialah maknanya nama-nama yang diberikan, nama-nama berhala yang diberikan oleh orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik ni adalah nama-nama perempuan. Cuba tengok kan tak nama dia Lata, nama dia Uzza, nama dia Manat, semua tu adalah nama-nama perempuan, nama-nama muannas dalam bahasa Arabnya. Jadi Allah Subhanahu Taala kata tidak adalah yang mereka sembah tu melainkan semua tu adalah, yang pertamanya adalah nama-nama perempuan, nama-nama saja. Maknanya kan yang sebelum daripada ni kita baca illa asma'an samaitumuha antum abaukum, nama-nama yang kamu cipta. Dia tak ada kamu buat benda tu, kemudian kamu beri nama, kemudian kamu sembah, kemudian kamu ajar kepada anak-anak kamu, inilah Tuhan kita, inilah Uzza, inilah Lata, inilah Manat. Pada batu macam batu tepi jalan tu kan, batu tepi bukit, batu tak ada apa-apa kan, tapi kita beri nama kepada dia inatha. Kemudian selepas tu Allah Ta'ala kata wa in yad'una illa syaitanan marida, semua yang kamu sembah tu syaitan tu, syaitan marida. Marida ni artinya ialah kharijan anit ta'ah, maknanya yang menderhaka, yang jahat, yang tak nak ikut Allah Ta'ala. Semua soal syaitan yang kamu sembah tu. Jadi tengok kan Allah Subhanahu Taala kata wa in jadi wa in sekali lagi tu pun maknanya ma yad'una tu makna menyembah, makna yad'una bukan makna yad'u itu, tapi makna yad'u tu ialah menyembah, ya'buduna, illa melainkan syaitan, syaitan yang marida. Surah An-Nisa surah An-Nisa muka surat 97. Ada orang tanya muka surat 97 daripada surah An-Nisa ayat 114 hingga ayat 121. InsyaAllah sekarang kita baca 100 insyaAllah 118 insyaAllah ayat 118. La'anahullah, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala laknat tu, sambungan lagi tadi tu kan, tu orang-orang yang menyembah tu selain daripada Allah tu, la'anahullah. Laknat makna dalam bahasa Arab artinya apalah, jauh daripada rahmat. Allah Ta'ala jauhkan dia daripada rahmat. La'anahullah, Allah Ta'ala melaknat dia dalam bahasa Melayu kan. Laknat tu Allah Ta'ala jauh langsung daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala ta'attakhizanna min ibadika nasiban mafruda.
Tapi syaitan berkata, Allah Ta'ala laknat dia. Kemudian Allah, tapi kemudian waqala siapa tu? Waqala syaitan. Syaitan tu berkata, apa dia kata? Dia kata, la'attakhizanna, aku akan mengambil min ibadika, daripada hamba-hamba engkau. Ya Allah, maknanya dia tahu Allah tu Tuhan ni. Kalau iblis tu dia tahu Allah Tuhan, tapi dia nak jahat. Lalu dia kata apa? La'attakhizanna. Dalam surah Al-A'raf nanti kita akan baca kan, iblis tu selepas daripada dia tak nak sujud kepada Adam tu, iblis bapak lah kan, kepala yang mengajar syaitan-syaitan jadi syaitan, semua jin-jin jadi syaitan ni. Jadi dia berkata kepada Allah SWT, minta izin daripada Allah SWT supaya nombor satu, minta hidup selama-lamanya, bukan selama-lamanya, sampai hari kiamat. Yang kedua, nak minta izin supaya dia boleh menyesatkan anak Adam. Kita lah anak Adam. Jadi maknanya Allah Ta'ala, syaitan tu iblis sudah minta izin. Jadi iblis pun ajarlah kepada syaitan-syaitan semua. Ajar apa? Inilah ajar ni. Jadi dia pun berkata, waqala syaitan ni, qala la'attakhizanna, aku akan mengambil min ibadika, daripada hamba-hamba kau ya Allah, nasiban mafruḍa. Nasiban tu makna hazzan mafruḍa, maknanya apa yang telah ditetapkan. Maksudnya ialah aku akan ajak mereka ni supaya mereka ini tidak mengikut perintah engkau ya Allah, gitu. Aku tolong bagi bahagian, aku akan ambil juga kan. Jadi maknanya sebab itulah kita kata kan, Allah Ta'ala katakan selalu, ingatkan selalu kan, syaitan ni adalah hamba, adalah musuh yang sangat-sangat jahat kepada manusia kan, yang sentiasa berfikir macam mana sesat. Tu saja kerja dia, nak sesatkan kita saja. Jadi oleh kerana itulah maka kalau kita ni tak sedar juga kan, Allah dah sebut banyak kali syaitan kan. Allah Ta'ala kata syaitan dan marida semua tu kan. Maka kalau kita tak sedar juga, ikut juga, itu pelik lah kan. Banyak kali sangat Allah Ta'ala bagi warning kan, sejak daripada Nabi Adam AS lagi. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata, wala udillannahum. Tengok tu kan, tu. Jadi Allah, syaitan sebut lagi tu kan. Tadi dia kata, aku akan ambil part bahagian. Aku pantang je manusia ni, tengok tu kan, aku akan cepat-cepat kan sesatkan mereka. Jadi mereka, dia kata apa lagi? Dia kata, iaitu dia kata, aku akan was-waskan mereka dengan menyesatkan mereka daripada kebenaran. Jadi itulah kata, aku akan wala udillannahum. Tengok tu kan, dah ada apa ni, nun tu benda sabdu situ. Nun sabdu tu nama dia, nun taukid makna dia. Taukid tu maknanya nak menyungguhkan. Aku akan pasti akan sesatkan mereka. La udillannahum. Gitu. Aku akan sesatkan mereka. Lepas tu wala umanniyannahum. Sesat satu. Yang kedua, aku akan beri umniyah kepada mereka. Umniyah ni apa? Umniyah ni angan-angan angan-angan ataupun satu benda yang tak ada pun, yang aku bagi satu benda yang mereka fikir aku dapat kan. Apa ulama-ulama sebut sini, wala umanniyannahum ni, iaitu apa? Aku akan campakkan ke dalam hati mereka ni, kata tafsir Jalalain, iaitu perasaan apa? Panjang lagi umur kot. Dia kata itulah hayah nombor satu. Yang kedua, tak kena balasan kot, tak adanya balasan, maknanya al-hisab. Kemudian tak ada pula al-ba'su. Al-ba'su tu maknanya kebangkitan semula. Itu perasaan tu kan. Jadi dia akan longgarkan. Kita dah beriman asalnya, beriman bahawa adanya al-ba'su, lepas ni kita akan mati, sebab tu akan hidup balik, lepas tu semua apa kita buat atas dunia ni akan dibalas. Tapi lepas tu kita ni akan mati ni bila-bila masa kan. Tapi syaitan dia akan campurkan benda ni. Wala umanniyannahum ni, aku akan beri umniyah kepada mereka, beri angan-angan kepada mereka, beri supaya mereka kata, rasa apa? Tak mati lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, ada balasan, ada timbul perasaan tu. Jadi bila kita selemah benda tu, sebab itulah kita ni buat maksiat. Jadi Allah Ta'ala kata tu adalah campakan syaitan. Lepas tu lagi, wala amurannahum, aku akan suruh mereka ni apa? Ni payah-payah sebenarnya kita nak sebut ni kan. Wala yubattikunna maknanya kan, akan apa ni, akan potong maksudnya. Potong, yaqta'na. Wala yubattikunna makna aku akan apa ni, yubattikunna, mereka ni akan potong apa? Azanal an'am. Azanal an'am tu ialah telinga-telinga binatang ternak. Kenapa pula muncul tiba-tiba binatang ternak ni? Memotong telinga binatang ternak tu adalah salah satu daripada bentuk yang dilakukan, bentuk syirik yang dilakukan oleh orang-orang kafir syirik semasa di Mekah, semasa sebelum Islam.
Jadi mereka yang tak Islam, mereka buat kerja ni. Daripada mana mereka dapat benda ni? Ni lah daripada apa ni, orang-orang tok nenek mereka kan. Ini adalah kerja syirik semua ni kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan, highlight dengan satu benda ni, contoh, inilah di antara benda yang kamu buat kerana kesyirikan kamu. Jadi ini adalah dorongan syaitan ni. Syaitan kata kan, aku akan sesatkan mereka, aku akan beri umniyah kepada mereka, aku akan la'amurannahum, aku akan suruh mereka ni buat kejahatan-kejahatan. Lepas tu mereka pun lalu mereka pun yubattikunna, mereka pun potonglah azanal an'am, sebagaimana yang mereka buat kepada yang kita baca dalam surah Al-An'am nanti kan, ada bahair dan macam-macam sekali itu. Lepas tu wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Banyak lagi kita kata nak kita nak wala amurannahum, kami akan suruh mereka lagi, suruh anak Adam tu apa ni, fala yughayyirunna, lepas tu mereka pun mengubah apa? Khalqallah, ciptaan Allah. Jadi yang kuatnya dalam tafsir di sini ialah maksud mengubah ciptaan Allah tu ialah mengubah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu maknanya mereka tak terima lagi agama yang benar, mereka ambil. Itu ubah tu kan, ubah. Nabi Ibrahim AS dah bawa agama yang benar kepada mereka, mereka ubah. Haji yang betul, mereka ubah. Ini hukum yang betul, mereka ubah. Jadi ubah-ubah apa ni, ajaran ini adalah merupakan, inilah yang disebutkan di sini, itu adalah hasil daripada bisikan syaitan. La amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kemudian wa man yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Allah Taala kata, siapa yang mengambil syaitan, itulah tadi tu kan. Jadi maknanya Allah, siapa yang nak ikut syaitan, siapa yang ikut juga syaitan kan, dah tahu dah, Allah Taala dah ceritakan syaitan, tiba-tiba ada orang ikut juga, maka Allah Taala kata, jaga kan, maka dia ni siapa yang mengambil syaitan sebagai wali, pengikut yang ditaati, dia mentaati syaitan tu, maka min dunillahi, selain daripada Allah. Maknanya apa Allah tak nak ikut, dia nak ikut syaitan juga, maka Allah Taala kata faqad khasira khusranan mubina. Dia memang jelas dia ni adalah rugi, khusran kan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Khusrin itu maknanya rugi. Jadi sini dia kata khasira khusranan, rugi dengan rugi yang sangat-sangat rugi. Jelas rugi itu siapa yang mengikut syaitan. Ayat seterusnya ialah ya'iduhum wa yumannihim. Tengok tu kan, Allah Ta'ala sebut lagi kan, syaitan ini kerja dia, ya'iduhum, dijanjikan. Janjikan apa? Janjikan tak apa. Kalau dalam tafsir jalan lain disebut umur awak panjang lagi, okey. Itulah ya'iduhum tu, dijanjikan macam-macam. Janji tu datang was-was pada kita kan. Yang sebutkan tadi umniyah diberikan, ya'iduhum, wa'dun tu janji maknanya. Ya'iduhum, dia menjanjikan kepada kamu, syaitan janjikan kepada kamu. Wa yumannihim, ada lagi tu yumannihim, katakan. Jadi panjang, manusia pun panjangan lah. Kita ni tak mati, kita ni lambat lagi mati, nanti aku dekat nak mati, aku buatlah baik, macam-macam sekali lah kan. Itulah yumanni daripada syaitan. Wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Allah Ta'ala kata, semua benda yang syaitan janji ni, semua ni tipu je, gurur ni makna kamu semua kena tipu lah. Oleh kerana tu jangan ikut syaitan kan. Jangan, perasaan-perasaan tu adalah perasaan-perasaan yang daripada syaitan tu. Janji-janji daripada syaitan. Jadi Allah Ta'ala kata kemudian ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Mereka yang ikut syaitan tu, ulaika ma'wahum jahannam. Sekali lagi Allah Ta'ala katakan, tempat duduk dia dalam neraka jahannam, dan kemudian wala yajiduna anha mahisa, dia tak ada tempat yang nak lari, nak berlindung, tak ada tempat lah dalam jahannam ni. Waliyazubillah, supaya kita semua doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak termasuk dalam golongan ni. Kita minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bukan gangguan syaitan ni makna kita takut dia ganggu kita ni, dia kacau kita, hantu kacau, bukan itu sahaja tapi ertinya yang penting tu allazi yuwaswisu fi sudurin nas tu, yang masuk mewas-waskanlah hati kita sehingga kita ni rasa tak kisah, rasa ni panjang umur lagi, kita rasa malas lagi nak buat baik, kita rasa macam ni kan, kita rasa itulah perasaan-perasaan yang insya-Allah kita moga-moga itulah gangguan daripada syaitan. Yang tu penting kita tolak tu kan. Bukan takut pada hantu tu kan, tapi tak takut pada gangguan syaitan yang mewas-waskan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita insya-Allah sedikit daripada kefahaman daripada Quran ni pada hari ini, iaitu tentang An-Najwa, kemudian sikap kita dengan Ar-Rasul, apa-apa yang datang daripada Rasul, dan kemudiannya ialah
janji-janji syaitan yang Allah Ta'ala sebut sini. Moga-moga Allah Ta'ala semua jadikan kita orang-orang yang baik, insya-Allah orang soleh, beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.